Bahkan mereka diburu dan menghilangkan diri selama 70 tahun. Jadi bayangkan, selama 70 tahun mereka masing-masing membawa haluan, anak isteri mereka pun tak tahu. Jadi itulah harga yang dibayar. Harga yang dibayar oleh pejuang-pejuang untuk menolak penjajahan. Dengan adanya Bilah Makilau ni, sekurang-kurangnya kita boleh membuat suatu penilaian untuk negara kita ni. Bila kita bercakap tentang sistem penjajahan British ni, dia ada suatu pendekatan yang kita katakan sebagai mesra rakyat pribumi. Sangat berbeza kalau kita bandingkan dengan penjajahan Belanda di Indonesia. Tapi mereka cuba untuk tidak memaparkan diri mereka ini sebagai bukan penjajah, tapi seperti yang disebut di tanah Melayu sebagai protectorate, sebagai yang memberikan perlindungan. Negeri-negeri selat itu adalah settlement, penempatan. Kita tak jumpa istilah-istilah seperti ini dalam kamus penjajahan Belanda. Ini contoh yang paling ketara sekali adalah apabila British menguasai Palestin selepas Perang Dunia Pertama daripada Khilafah Uthmaniyah waktu tu. Maka Palestin ini disebut sebagai mandated, maknanya daerah mandat British. Jadi siapa yang bagi mandat? Diri dia sendiri. Seolah kami diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa daripada British adalah sebagai besar daripada penggeraknya. Dan bayangkan selepas berlakunya Perang Dunia Kedua, status mandat itu ditukar kepada trustees. Maksudnya mereka ini adalah pemegang amanah. Begitu sekali istilah-istilah yang mereka gunakan. Tetapi dasarnya, hakikatnya tetap penjajahan. Dan setelah mereka menjadi pemegang amanah, mereka serahkan kepada Israel pada tahun 1948. Dan begitu juga tanah Melayu ni. Bila mereka mengatakan kami ini adalah protectorate, bukan saja tanah Melayu, ada beberapa negara di Afrika lagi disebut sebagai protectorate. Jadi jangan terkeliru dengan istilah-istilah, jangan terpedaya, jangan terkeliru, jangan mengatakan tanah Melayu ni dilindungi saja. Sedangkan kita tahu kenapa Datuk Bahman, Datuk Gajah dan juga Makilau Bakir kalaulah British itu datang sebagai sekadar memberikan perlindungan, tapi mereka mengangkat senjata, kan? Mereka mengangkat senjata untuk menolak perlindungan ni. Bahkan mereka diburu dan menghilangkan diri selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Kerana apa? Kerana mereka tahu walaupun negara sudah merdeka, mereka tetap diburu. Diburu oleh kepentingan ekonomi British yang masih tanah Melayu masih dikuasai oleh British. Jadi bayangkan, selama 70 tahun mereka masing-masing membawa haluan dengan identiti yang disembunyikan. Anak isteri mereka pun tak tahu siapa mereka sehinggalah mereka muncul. Jadi itulah harga yang dibayar. Harga yang dibayar oleh pejuang-pejuang untuk menolak penjajahan. Jadi jangan sekali-kalilah kita menggunakan istilah kita dilindungi, meminjam istilah-istilah yang digunakan oleh British. Sebab ini adalah suatu taktik yang untuk mengabui mata masyarakat. Dan kemudian dengannya oleh kerana mereka ni menentang, maka disebut sebagai penderhaka, pemberontak, atau janggut tu sebagai pemberontak. Begitu juga Haji Abdul Rahman Limbung, mereka ni dilabel sebagai pemberontak ataupun penderhaka. Jadi dengan adanya Bilah Makilau ni, sekurang-kurangnya kita boleh membuat suatu penilaian, betul kan negara kita dilindungi. Sedangkan anak-anak negerinya bangkit, bahkan menggadaikan jiwa raga mereka, dan ini merupakan tuntutan di dalam Islam. Bila kita bercakap tentang jihad, mempertahankan tanah air, janganlah kita segan untuk menyebut bahawa jihad berlaku. Janganlah kita katakan bahawa jihad ni sekadar jihad ekonomi, jihad sosioekonomi, tapi jihad berlaku di negara ini. Sebab mana orang-orang di negara China bangkit menentang British juga dalam Perang Candu, dalam Boxer Rebellion, maka begitulah juga kita suatu yang tabi'i yang tak patut kita persoalkan, kerana dia merupakan tuntutan wajib fardu ain bagi setiap umat Islam mempertahankan tanah airnya, dengan segala resources semua yang ada, seperti kita lihat apa yang berlaku di Palestin pada hari ini, dan juga kalau perlu jiwa raga mereka, demi cinta kepada tanah air. Wallahu a'lam.